Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu ini. Okey, di mana kita akan sambunglah apa yang telah kita belajar pada minggu lepas kan. Masih ingat apa itu ROI kan? Macam mana nak tengok ni apa nilai pelaburan. Tengok ada beberapa pelaburan yang kita dah belajar kan. Dia ada saham, amanah saham dan juga hartanah. Okey, untuk itu untuk hari ini, sesi kali ini kita akan tengoklah macam mana pertimbangan sebelum membuat pelaburan kan. Sama ada nak buat hartanah ke, nak buat amanah saham ke, nak buat saham ke. Okey kan, sebelum ni saya dah terang dah sikit-sikit, tapi ini lebih detail lah macam mana kita nak inilah nak pertimbangkan sebelum kita buat pelaburan supaya kita bersedia dan kita tak rugi sangat lah kan. Okey, kita tengok pertimbangan sebelum buat pelaburan. Okey, tengok saja pembelajaran pada hari ini. Membanding dan membeza potensi risiko, pulangan dan kecairan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey, perkara yang harus dipertimbangkan sebelum membuat pelaburan adalah seperti berikut. Okey, kita nak tengok apa yang perlu kita tengok. Yang pertama, potensi risiko. Okey, sebelum ni pun saya dah terangkan beberapa. Kita tengok risiko ni. Okey, tengok ketidakpastian yang mungkin berlaku daripada pelaburan yang dijalankan. Nampak? Tengok risiko dia. Adakah kita risiko untuk mendapat kerugian tu tinggi ataupun rendah kan? Kita tengok kadar pulangan. Tengok keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dijalankan. Itu juga kita tengok juga kan. Tengok kalau kita tak untung bawah, tengok kadar pulangan dia. Dan yang terakhir adalah kecairan. Kecairan ialah tempoh seberapa segera sesuatu pelaburan boleh ditunaikan. So maksudnya katakan kita nak saham kan, tengok berapa lama yang kita boleh jadikan duit, jadikan saham tu jadikan sebagai duit. Tengok. Okey, kita tengok kemudian. Okey, tengok satu persatu perbezaan potensi risiko, kadar pulangan dan juga kecairan. Tengok. Okey, sebelum ni kita tengok dah akaun jenis-jenis simpanan. Awal duluan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Okey, dan baru ni kita dah tengok 3 jenis pelaburan: saham syarikat, amanah saham dan juga hartanah. Kita tengok potensi risiko. Okey, untuk akaun simpanan, biasalah macam kita masuk duit tu, so bebas risiko. Akaun simpanan tetap, okey, pun sama, bebas risiko. So kita just masukkan duit je lah kan, tuan. Akaun semasa pun sama juga kan. Maksudnya dalam simpanan ni risiko dia bebas. Okey, tengok jenis pelaburan saham syarikat. So tinggi sebab harga saham tidak tetap kan. Kalau dia datangnya merudum, so kita pun mengalami kerugian yang besar lah. Jadi kita tak tahu dia punya naik turun. So amanah saham dia, walaupun dia sama je macam saham syarikat, dia ada naik dia ada turun, tetapi ia diuruskan oleh pengurus dana profesional. Maksudnya pengurus dana ni ataupun yang pemegang amanah ni, dia akan inilah dia profesional. Maksudnya dia dah ada pengalaman dan dia tahu macam mana nak urus saham tu. So dia tahu dekat mana dia nak labur duit tu kan. Macam saya dah beritahu sebelum ni. Okey, hartanah sederhana sebab kita punya kadar bayaran bulanan adalah tinggi kan. Kebanyakan macam kita beli tanah,
kita beli rumah, so dia punya kadar bulanan kita agak tinggi. Okey, seterusnya tengok tahap pulangan. Okey, bila akaun simpanan rendah sebab dia kadar faedah rendah. Akaun simpanan tetap pula dia bergantung kepada tempoh matang, kadar faedah dan lebih tinggi daripada akaun simpanan. Dia dapat faedah lebih tinggi. Tapi kalau akaun semasa, tiada faedah yang diberi. Okey, tengok jenis pelaburan saham syarikat. Okey, saham syarikat tahap pulangan dia tinggi. Sebab itulah kadar pulangan dalam bentuk dividen, bonus dan keuntungan modal. Maksudnya dia kau habis semua tu. Okey, kalau amanah saham sederhana. Okey, kadar pulangan bergantung kepada tempoh pelaburan kan? Macam ASB dia ada, ada tempoh dia. Ada masa-masa tertentu. Okey, hartanah. Okey, tinggi sebab nilai hartanah biasanya semakin meningkat kan. Macam saya pun dah bagi tahu sebelum ni, yang hartanah ni dia selalunya mesti akan naik rumah tu. Katakanlah beli dalam 70,000, mungkin dalam masa 10 tahun dia boleh akan jadi dalam 300 atau 400,000 kan dia punya tu. Okey, seterusnya tahap kecairan. Okey, so tinggilah untuk akaun simpanan dia tinggi sebab dia boleh keluarkan pada bila masa. Okey, dan akaun simpanan tetap pun agak tinggi kan sebab dia boleh keluarkan pada masa tempoh matang. Akaun semasa pun sama juga, tinggi, boleh keluarkan pada bila masa saja kan, macam akaun simpanan. Okey, tengok saham syarikat. Jual beli adalah pada harga pasaran. So dia punya tahap percaya tinggi lah. So dia nak beli, dia bebas maksudnya kan. Dia nak jual ke ataupun nak beli. Okey, amanah saham sederhana sebab pengeluaran wang mengambil masa yang agak lama. Okey, hartanah rendah. Masa yang lama untuk mendapatkan pulangan kan, sebab macam saya kata, dia beli tu dia akan simpan dalam paling kuat dalam 2-3 tahun, 4-5 tahun dan seterusnya lah. Sebab dia makin lama yang disimpan, hartanah tu semakin dia mahal. Jadi untuk mendapatkan pulangan dia tu lamalah. Takkan dia nak beli dalam 2-3 hari nak jual dia, sebab dia akan value hartanah tu akan lebih kurang kan. Betul. Okey, sampai di sini sahaja. Okey, bagi pelajar-pelajar 5 PBMA 2021 SMK Data On, okey, saya dah sediakan tugasan untuk kamu. Nanti kamu tengok kamu punya workbook, tinggal worksheet. Okey, dan semoga kamu boleh jawab lah. Okey, akhir kata daripada saya, hidup adalah 10% hal yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita meresponnya. Fikirkan. Dan Assalamualaikum. Terima kasih.